Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Muhammad Salih Ar-Rawi Al-Jawi rahimahullahu ta'ala. Apa tu? Kata dia, dan wajib atas perempuan istihadah itu membasuh farasnya serta darah yang di dalamnya. Jadi sama perbahasan kalau perempuan itu istihadah. Jadi kita kata istihadah ialah darah penyakit yang keluar daripada faras seorang perempuan. Nak hukumkan darah tersebut istihadah, mestilah dia tu darahnya keluar melebihi 15 hari 15 malam ataupun kurang daripada sehari semalam. Tapi istihadah ni bukanlah begini. Contoh keluar 17 hari darah. 15 hari itu haid, 2 hari itu istihadah. Bukan begitu ah? Itu ajaran sesat. Itu ajaran sesat lagi menyesatkan. Jadi dalam kitab kita ni tidak ada perincian tersebut. Maka saat lagi kita insya-Allah taala akan tulis di depan kesimpulan istihadah, koda-koda boleh beramal, pegang sekejap. Kalau nak terperinci lagi kena mengaji khas lah kitab dia. Sebab kitab kita ni tidak membahaskan berkaitan dengan istihadah secara terperinci. Jadi sekarang ni dia nak bahas berkaitan dengan cara perempuan itu nak mensucikan faras dia untuk dia semayang ataupun nak tawaf. Bagaimana dia nak menguruskan sucinya itu ketika dia mengalami istihadah. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata, dan wajib atas perempuan istihadah itu membasuh farah perempuan serta darah yang di dalamnya, yang di dalam farah. Jadi step pertamanya, langkah pertama, dia perlu basuh farah. Macam basuh begok kecil lah. Sebab darah istihadah kan tengah keluar. Bila tengah keluar, maka dia melumuri farah. Bila melumuri farah tu kotor. Bila kotor, maka dibasuh. Basuh macam biasalah. Seolah-olah macam kita basuh naji lah. Basuh ya, cak-cak itu. Pandai-pandai lah perempuan basuh. Lepas tu, maka disempalnya seorang perempuan tadi pada farah seorang perempuan dengan kapas. Step kedua pula disempal. Disempal ni bahasa lama. Makna sekarang ni disumbat. Lubang farah itu disumbat pada farah dengan kapas ataupun umpama kapas. Apa-apalah, tapi biasa orang guna kapas lah. Jadi kapas tu dia gulung lah macam mana tu, bagi muat-muat cukup-cukup dekat lubang lah tu, dia pun masuk situ. Okey, tu step kedua.
Lepas tu, atau barang sebagainya, ataupun apa-apalah selain pada kapah, asalkan boleh masuk situ. Kain ke apa ke ikutlah. Tapi biasa kapah lah. Kurang sikit sakit. Step ketiga pula, maka bercawat ia seorang. Bercawat ni, kalau zaman dulu tu cawat tu, macam mana? Kalau tekan kat Google tu tulis cawat tu, faham lah. Zaman dulu tu. Dia nak mengetakkan sumbatan sumbatan kapah. Dia pakai macam, dia kalau dalam kitab lama, dia sebut kain yang depan dan belakang masuk celah kangkang dan diketakkan, diikat. Tu cawat. Dia nak mengetakkan sumbatan kapah tadi, supaya pengaliran darah istihadah makin berkurangan. Tapi zaman sekarang dah ada tu lah pad tu. Jadi kalau dia ketakkan hak tu, selesai lah. Tak payah dah pakai cawat-cawat ni. Cawat ni zaman bila? Tu step dia lah. Pertama basuh farah, kedua sumbat kapah, ketiga cawat ataupun pad sekarang tu lah. Itu cara perempuan istihadah kalau nak semayang. Bila masuk waktu dia buat begini. Bila dah selesai cawat apa semua tu, barulah dia berwuduk. Berwuduk tu pula wajib mualat. Wajib berturut-turut. Tak boleh lengah-lengah. Asalnya berturut-turut tu sunat. Tapi untuk mereka ni wajib. Sebab syarak nak menjaga tahap keluar darah tu berkurangan. Lagi cepat, lagi bagus. Maka diwajibkan untuk mereka tu mualat. Begitu juga lepas ambil wuduk, terus kena semayang. Wajib terus mualat semayang. Kecuali kena tunggu qomat, nak tutup pakaian aurat, tu lain lah. Itu tak ada masalah, dimaafkan. Selain daripada tu tak boleh. Kalau ada lengah saja di antara tu, dia wajib buka balik, basuh farah semula. Tu cara dia. Contohlah, lepas wuduk tu dia telefon tu. Assalamualaikum. Jadi lepas habis telefon tu, dia kena buat balik basuh farah tadi. Basuh farah, sumbat kapah balik, cawat, ambil wuduk semula, mayang. Tak dah mayang telefon lagi. Patah balik gitu lah. Patah balik gitu lah. Begitu juga setiap kali nak semayang fardu. Dia macam tayamum lah untuk fardu ya. Untuk sunat tak ada masalah. Nak semayang sejuta rakaat sunat pun tak ada masalah dengan satu kali cara macam ni. Dia kalau semayang fardu saja kena buat ulang kali lah. Macam tayamum lah. Tayamum untuk semayang sunat tak ada masalah. Boleh buat berapa juta kali rakaat pun tak ada masalah. Asalkan dia berwuduk untuk satu fardu. Dan dia niat itu untuk mengharuskan sembahyang fardu tu kalau tayamum dulu. Ini pun samalah lebih kurang dalam bab istihadah. Kemudian melainkan ni maknanya tidak perlu sumbat kapah, melainkan jika sakit sebab terkurung darah itu. Terkurung ni makna darah tu menjadi beku kat situ sampai tahap sakit perempuan tu. Dalam tu lah, kita pun tak ada rasa kok, kita tak ada farah. Ni kalau andai kata sakit, kalau sumbat tu ada sakit, mana ada masalah lah. Kalau sumbat tu ada sakit, bengkak ke apa ke, maka tak kira disebut lah. Tadi. Maka harus ia perempuan meninggalkan sempal itu jua. Tak payah sumbat. Kalau sumbat tu sakit farah, maka tak perlu sumbat, hanya perlu cawat saja. Pakai pad sudah. Pakai pad sudah. Tak payah sumbat kapah lagi. Kalau sakit. Lepas tu, atau ada ia perempuan puasa, tatkala itu wajib bahawa jangan ia perempuan menyembal, hanya bercawat jua. Kalau puasa tak boleh lah. Kalau puasa sehari takut-takut masuk sesuatu ke dalam farah, itu boleh menyebabkan batal puasa. Boleh menyebabkan batal puasa, maka dia pun tak sumbat kapah di siang hari bulan Ramadan. Sebab istihadah kan dia wajib puasa istihadah. Lepas tu nak sembahyang pula sehari. Kena sumbat tak? Tak payah. Kalau sumbat batal puasa. Jadi tak payah sumbat, terus pakai pad. Terus pakai cawat tu. Kerana dia sumbat juga, maka batal puasa. Jadi wajib tinggal. Lepas tu kalau dah pakai pad tu ataupun cawat tu keluar darah, itu dimaafkan dah lepas tu. Nak buat macam mana dah tu? Lepas tu,
menyempah hanya bercawat jua, maka ia seorang perempuan mengambil wudu. Lepas pada tu, lepas cawat habis, ambil wudu pula. Ambil wudu Ambil wudu tu mualat hak sunat apa semua tu kena buat cepat basuh muka, tangan apa semua tu sampai habis. Ataupun tayamum kalau tak ada air. Dia kena cepat-cepat tayamum, sama juga mualat. Sapu muka, sapu tangan dan terus sembahyang. Tak boleh lambat. Pada tiap-tiap fardu di dalam waktu itu jua. Pada tiap-tiap fardu sembahyang. Sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Pada waktu itu jua, yakni pada ketika masuk waktu itu jua. Ketika masuk waktu baru boleh buat ni. Sebelum masuk waktu tidak sah, seperti mana orang nak tayamum, tak sah tayamum sebelum masuk waktu. Jadi kalau zuhur satu suku lah dia buat benda ni. Dia basuh farah, dia sumbat kapah, kalau sakit tak sumbat, dia cawat saja, tepung pakai kupet, lepas tu terus wuduk, lepas tu terus sembahyang. Kecuali tunggu-tunggu yang dimaafkan syarak. Contoh tunggu iqamat, duduk tengah ambil pakaian menutup aurat, duduk tengah ijtihad kiblat, tu tak ada masalah kalau ambil masa. Sebab dia berkaitan dengan sembahyang. Tunggu azan, tunggu iqamat ke. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala tadi, dan demikian lagi wajib ia seorang perempuan segera mengerjakan sembahyang. Samalah. Wajib terus sembahyang. Maka bila dia buat mualat macam ni, apa-apa darah yang keluar selepas tu dimaafkan syarak. Dimaafkan syarak. Tetapi tiada mengapa lambat kerana maslahah sembahyang, seperti menutup aurat ataupun menanti kerana jemaah atau barang sebagainya. Qomat ke, sembahyang ijtihad kiblat ke, azan ke, itu dia panggil maslahah sembahyang, maka lambat tak ada masalah ketika tu. Jangan lambat selain daripada maslahah sembahyang, angkat phone ke, makan dulu ke, tak boleh. Kena ulang semulalah, basuh farah dan sebagainya kalau dia buat begitu. Dan demikian lagi wajib padanya pada seorang perempuan mengambil wuduk dan membaharui cawat pada tiap-tiap sembahyang. Tiap-tiap sembahyang dia kena buang tu. Yang dia sumbat, yang dia cawat tu kena buang. Tapi sekarang ni kalau boleh basuhlah. Tak payahlah buang. Buang ni sebab dia najis. Kalau boleh basuh, contohnya malah nak guna lain, basuhlah. Basuh, sumbat lagi. Tu ya. Buat balik. Step yang pertama, masuk asar, buat balik. Basuh farah, sumbat kapak. Itu kalau masih keluar darah lah. Kalau dah tak keluar darah, selesai lah. Ni kita nak sembahyang dalam keadaan masih keluar darah. Maka ketika itu, buatlah step-step ni. Tapi kalau dia suci, tak mari istihadah, tak payahlah buat benda ni. Contoh darah istihadah dia sudah berhenti pada pukul 4. 4 suku sehari asar. Suci dah. Tak ada darah keluar dah. Selesai. Tak payah dah buat benda gini. Terus ambil wuduk baru. Habis. Syahdan. Ini satu peringatan lah. Dia ada kaitan dengan sebelum dengan selepas dia. Hukum salasil baul. Kencing dedah. Baul tu kencing. Salasil ni berterusan kencing dedah lah kita kata. Dan salasil wadi. Orang yang keluar sokmo-sokmo air wadi. Air wadi ni bukan nama orang. Wadi ni ialah air yang keluar selepas kencing biasanya. Atau air yang keluar selepas mengangkat berat. Kalau tubik, macam rasa tubik kat kemaluan tu, tu air wadi. Kayak kencing. Ataupun salisil madhi. Sokmo-sokmo keluar air madhi. 24 jam tak tahu siapa. Tak tahu dia berkenal dengan siapa 24 jam keluar madhi. Tegang sokmo. Ataupun tak tegang pun dia menyakit. Sama lah. Maka sama juga dia kata seperti hukum istihadah jua pada segala perintah yang tersebut itu. Dia pun wajib basuh zakar dia ataupun farah dia. Lepas tu balut, lepas tu cepat wuduk, cepat mayang. Sama. Proses dia sama macam hukum istihadah wal-iyadhu billah. Ini dia panggil kesusahan ketika ibadat. Inilah cara dia. Jadi setiap kesusahan dan kesulitan dalam masalah dan buat ibadat ada dia punya solusi. Ni dalam bab istihadah atau salisil baul atau salisil madhi, salisil wadi. Kalau salisil mani pula.
keluar semua-semua air mani, maka dia wajib mandi tiap-tiap waktu sembahyang. Nak mandi ya, nak mandi pula, nak sembahyang mandi. Mandi ni agak mandi wajib lah. Dalam kitab Al-Iqna' sebut Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah, orang yang salisil mani, maka syahwat dia sudah rosak. Tapi jarang jumpa lagi lah salisil mani ni. Kita pernah jumpa salisil baul dia. Salisil madhi pun payah dah. Jadi nak elak salisil baul tu, jagalah buat tu kencing elok. Kencing jangan teran. Ni kencing teran, paik loose lah. Kencing teran tu. Bagi laju. Dia relax-relax lah. Duduk 15 minit tak apa kencing dalam tu. Dia slow-slow. Relax-relax, santai-santai. Nyanyi-nyanyi lagu lah. Nak pergi mana laju-laju. Ataupun kencing dalam air. Sama juga tu. Dia kacau belakang saluran. Dan boleh melemahkan syahwat lah. Lepas tu, habis. Sebelum masuk nifas, kita nak conteng sikit lah berkaitan dengan kesimpulan istihadah. Koda-koda nak beramal saja ni. Kalau dalam lagi kena ngaji lain pula. Sebab kitab ni tak sebut. Perempuan istihadah dalam haid. Perempuan yang istihadah dalam haid, bukan istihadah nifas tu kitab lain lah. Dia kitab kecil saja lah bahasanya. Apa dia ni? Jadi perempuan istihadah dalam haid ni, dia ada terbahagi kepada dua kategori besar. Pertama dia panggil mubtada'ah. Mubtada'ah. Ataupun dia panggil orang baru datang haid pertama kali. First time baru mari. Tu mubtada'ah. Yang kedua dia panggil mu'tadah. Biasa haid. Mana sebelum ni sudah keluar haid sekurang-kurangnya sekali. Ni sekurang-kurangnya sekali. Mana contoh bulan ni baru mari, maka dia mubtada'ah. Bulan depan mari lagi, dia jadi mu'tadah. Ini koda-koda dia paling kurang sekali saja. Satu kali. Lepas tu mubtada'ah ni pula terbahagi kepada dua. Terbahagi kepada dua puak pula. Satu dia panggil mumayyizah. Satu lagi bukan mumayyizah. Bukan Ini lagi ya. Mumayyizah tu apa dia? Mumayyizah ni dia dapat beza sifat darah. Dia dapat beza sifat darah. Warna, bau, rasa, rasa ada. Bau pekat. Dia boleh beza sifat darah. Warna, pekat, bau. Okey. Kalau bukan mumayyizah, makna dia tak boleh beza. Tak boleh beza warna sama je. Duk berasa sama warna merah je. Betul. Maka kalau begitu dia bukan mumayyizah. Okey. Yang ni pula mu'tadah. Mu'tadah pun mu'tadah dia terbahagi kepada dua secara besar dulu.
Sama juga mumayyizah. Betul. Mumayyizah sama ya. Mumayyizah apa dia? Sama macam tadi. Boleh beza sifat darah. Boleh beza warna, boleh beza sifat, boleh beza pekat, boleh beza bau. Hak ni bukan mumayyizah. Bukan mumayyizah. Maknanya dia tak boleh beza sifat dan sebagainya. Tapi hak ni terbahagi kepada 4. Hak ni bukan mumayyizah ni. Terbahagi kepada 4. 2, 3, 4. Dia biasa mari darah. Terjadi istihadah pada dia. Dan dia tak dapat beza darah. Terbahagi pada 4. Pertamanya, ingat kadar dan waktu sebelumnya. Waktu haid maksudnya. Waktu haid dan suci. Kitaran haid dia panggil. Ingat kadar dan waktu kitaran haid. Tambah tu Kitaran haid sebelumnya. Kitaran haid ni maksudnya haid dan sucinya bulan lepas. Bukan haid saja, haid dan sucinya bulan lepas. Ni ingat kadar dan waktu sebelumnya. Yang kedua, ingat qadar. Ingat kadar. Tak ingat waktu. Tak ingat waktu. Lepas tu yang ketiga terbalik lah. Ingat waktu. Tak ingat qadar. Yang terakhir tak ingat belaka. Tak ingat belaka. Okay, sekarang ni kita nak buat masalah. Contoh mubtada'ah dulu. Mubtada'ah. Dia baru mari datang darah. Sebelum ni tak pernah mari darah. Tiba-tiba baru mari darah. Bila baru mari darah, tiba-tiba keluar darah lebih 15 hari dah. Contoh 17 hari. Baru first time mari 17 hari dah keluar. Bila 17 hari dah keluar, maka kita faham kata dia ni kategori mustahadah. Okey, sebelum tu 17 hari ni sebelum tu kita gini. Okey, dia tak pernah mari haid lagi. Dia baru first time mari. Jadi sekarang ni dia mari hari pertama. Hari pertama dia mari dah keluar darah. Hari pertama. Contoh kita kata pukul 3 lah. 3 petang. Sebelum tu ada tak keluar darah? Tak ada lah. Sebab dia baru first time. Baru first time keluar darah. Maka zahir dia hukum haid. Kalau dia dah sudah cukup 9 tahun ke atas. Sebelumnya, memang sebelumnya tak ada apa lah. Sebab dia baru first time. Dia tak payahlah syarat 15 hari, 15 malam suci. Tak payah. Sebab dia baru first time. Memang suci lah. Tak ada timbul isu suci ke tak sebelumnya. Tak ada. Memang suci dah. Jadi kalau dia 9 tahun ke atas, keluar darah first time, maka zahirnya hukum haid. Okay, zahirnya hukum haid. Maka ketika ni dia faham dia haid, maka wajiblah dia tinggal sembahyang. Puasa dia batal pada zahirnya. Keluarlah hari kedua keluar. Sampai kedua keluar lagi. 3 keluar lagi. 4, 5, 6. Sampai hari ke-16 pukul 3 petang. Hari ke-16 pukul 3 petang, 15 hari, 15 malam. Tu sebanyak-banyak haid. Tiba-tiba keluar lagi. Lebih pada pukul 3, pukul 4 keluar lagi. 5 keluar lagi. Sampai hari ke-17 pukul 8 malam. Maka start daripada pukul 4 ni, hari ke-16, dia tahu kata dia ni ada haid, ada istihadah. Dia ni ada haid, ada istihadah. Maka tak boleh kita hukum gini. 1 sampai 15 haid, 16 ke atas istihadah. Itu sesat. Maka bila faham kita kata, oh dia ni ada haid, ada istihadah, maka kena kembali hukum kepada 7 bahagian ni. Sekarang ni dia baru first time keluar darah. Maka sinilah, kategori dia sini je lah. Tak lari dah situ. Sebab di situ tu mu'tadah, orang yang biasa datang haid. Hak ni tak biasa lagi, baru first time.
Maka dia kena tengok pula, dia ni mumayizah ke bukan mumayizah? Dia ni boleh dapat beza warna darah ke tidak? Boleh beza sifat darah ke tidak? Andai kata, contoh dia kata 1 sampai 10 merah. Tak payah. 1 sampai 10 hitam. 10 sampai 17 sekarang ni merah. Kita tak belajar lagi sifat darah apa, syarat-syarat tamyiz semua tak belajar lagi ni. Okey, sekarang maknanya dia tahu 1 sampai 10 hitam, darah kuatlah. 10 sampai 17 merah, darah lemah. Lemah maksudnya lemah daripada hitam. Maka dia di kategori mana ni? Dia kategori mumayyizah. Orang yang boleh beza warna darah. Orang yang boleh beza warna darah atas pandangan mu'tamad, dia wajib hukum haid dia itu berdasarkan tamyiz, iaitu warna kuat itu haid, warna darah lemah itu istihadah. Menurut pandangan mu'tamad, maka hitam dia haid, merah tu istihadah. Merah tu istihadah. Maka bila dia tahu istihadah, maka nanti dia wajib qada hari yang ke-10 sehingga hari yang ke-15 yang dia tinggal semayang. Sebab apa tinggal semayang? Sebab dia ingatkan haid rupanya bukan haid. Dia ingatkan haid sebab belum lagi lebih 15 hari 15 malam. Dia zahirnya hukum haid lah. Tiba-tiba darah itu keluar lebih 15 hari. Oh, dia faham kata aku ni ada istihadah, ada haid. Jadi waktu 10, hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13, hari ke-14, hari ke-15, dia tak semayang. Maka dia wajib qada semula. Wajib qada semula kerana ini waktu istihadah. Itu atas dasar pandangan mu'tamad. Dan tamyiz ni, perbahasan tamyiz ni cukup panjang lebar. Okey? Ni yang senang lah, tak mari hak payah lagi. Jadi untuk meringkaskan lagi, kalau orang tersebut belum belajar secara tafsil, boleh pakai pandangan kedua. Tak ada, ni mubtadah. Okey. Mubtadah tak ada sorry to say. Mubtadah tak ada. Mubtadah kalau mumayyizah memang kena tengok macam ni lah. Warna kuat itu warna kuat itu darahnya dihukumkan haid, darah lemah itu dihukumkan istihadah. Dia ada syarat dia lah. Dia ada syarat dia. Cuma kita tak bahas di sini syarat dia tu. Tu kena mengaji kitab lain lah. Antara syarat dia ni antara je. Darah kuat melebihi 24 jam. Syarat kedua, darah kuat kurang 15 hari 15 malam. Kurang. Keluar dia tu. Ni antaranya lah. Antaranya. Jadi sekarang kalau kita tengok, darah hitam lebih 24 jam. Dan kurang 15 hari 15 malam. Maka kita hukumkan hitam tu darah kuat sebagai haid, yang merah tu sebagai istihadah. Okey. Ni kalau mubtadaah mumayyizah. Kalau 1 sampai 17 keluar darah tapi semua hitam belaka. Contoh semua hitam belaka, ataupun semua merah belaka, ataupun semua oranye belaka, ataupun semua kuning belaka, ataupun semua keruh belaka. Tu warna-warna haid dulu kita tulis tak. Maka dia kategori bukan mumayyizah. Dia tak dapat beza warna darah. Tak dapat beza warna darah, sama sifat dia. Maka untuk bukan mumayyizah, hukum dia mana? Hari pertama saja haid. Hari pertama saja haid. Hari pertama saja haid, 29 hari suci. 29 hari suci. Ni dia punya hukum dia. Satu hari pertama saja haid, 29 hari baki suci. Tu bagi orang yang bukan mumayyizah, maksudnya dia baru first time hari haid, tiba-tiba keluar lebih 15 hari dah, dan dia tak dapat beza warna darah. Dia tak dapat beza warna darah. Satu lagi yang bukan mumayyizah ni bermaksud
dia luput syarat tamyiz. Ni dia panggil syarat tamyiz ni. Syarat tamyiz. Syarat tamyiz. Kalau luput syarat tamyiz juga dihukumkan bukan mumayyizah. Contoh, dia mari darah 1 sampai 17 hitam. 1 sampai 17 hitam. 17 sampai 20 merah. 1 sampai 17 hitam, 17 sampai 20 merah. Maka mana haid, mana istihadah? Kita tengok syarat. Oh, hitam lebih 24 jam. Okey, selesai. Tapi darah kuat tadi lebih daripada 15 hari. Maka dia tidak mendapati syarat tamyiz. Maka dia termasuk dalam kategori bukan mumayyizah juga. Bukan mumayyizah juga, maka hukum dia 1 hari haid, 29 hari suci. Ni bagi orang first time mari darah. Kalau hak ni pula, hak ni yang biasa kita lalui. Sebab kita bukan first time dah. Kalau orang perempuan ni, biasa belajar ni semua dah mu'tadah. Tu waktu first time, umur 9 tahun kau, situ. Mu'tadah ni maksud dia, dulu-dulu pernah dah mari haid. Bulan ni mari lagi. Bulan depan mari lagi. Itu mu'tadah. Contoh pula, lebih kurang sama. Kita ambil 1 sampai 10 hitam. 10 sampai 17 merah. Okey? Jadi dia dapat beza darah tak? Dia dapat beza darah. Syarat tamyiz kena tak? Syarat tamyiz kena. Lebih 24 jam hitam ni, kurang 15 hari 15 malam. Okey, syarat tamyiz tu sudah ada. Maka dihukumkan apa? Mumayyizah. Betul? Mumayyizah. Dia orang yang dah pernah mari haid, tiba-tiba bulan ni berlaku macam ni. Maka dia panggil orang ni perempuan yang istihadah, yang dapat beza sifat darah. Maka kalau orang macam ni, dia ada dua pandangan dalam mazhab Syafi'i. Pandangan pertama, sama macam ni, tamyiz. Cuma kita kata tamyiz ni perbahasan dia rumit. Dan boleh kadang-kadang menyebabkan keliru bagi orang yang baru belajar. Jadi untuk menjinakkan hati dia, kita syorkan ambil pandangan kedua terlebih dahulu, iaitu ikut adat sebelumnya. Ikut adat sebelumnya. Ni pandangan kedua mazhab Syafi'i. Pandangan sahih. Ni pandangan asah. Satu ni. Hak kita mengaji teruk-teruk tu ni lah. Bagi orang yang pelajar-pelajar, dia akan belajar pandangan mu'tamad yang teruk-teruk ni, yang jadi gila kawan tu. Yang tamyiz tu. Jadi kalau untuk orang awam, kita nak menjinakkan hati dia, jadi saya suruh pandangan kedua, senang. Kalau nak detail, mau ngajilah sampai tahap boleh tamyiz. Itu lagi bagus. Jadi ikut adat senang lah. Kalau adat sebelumnya, contoh 7 hari haid, 23 hari suci. Itulah kitarannya. Ini disebut dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Tak ingat dah nama sahabiah tu. Dialah orang panggil orang patut berterima kasih kepada dia, kerana dengan sebab dia mari istihadah tu, Nabi SAW tubik hadis kata suruh ikut adat. Suruh ikut adat. Cuma hadis tersebut bila atas pandangan mu'tamad ditanggunglah. Ada macam takwilan lah, sebab apa dia kata suruh adat tu. Jadi ni pandangan kedua mazhab Asy-Syafi'i, ikut adat saja. Ni bagi orang yang baru nak berjinak-jinak belajar bolehlah. Tapi dalam masa yang sama kita kena usahalah untuk belajar sampai tahap boleh pakai hak mu'tamad. Lepas tu, selesai dah. Okey, lagi ada baki lagi. Okey. Contoh mu'tadah, dia biasa mari haid dah, tapi tidak mumayyizah. Macam tadi juga. 1 sampai 17 contoh hitam belaka ataupun merah belaka. Tak boleh nak beza weh. Sama aku tengok macam hitam belaka Nak buat macam mana ni weh? Lebih 16 hari, lebih 16 hari. Pernah dah mari haid sebelumnya? Pernah dah. Maka dia kategori bukan mumayyizah. Bukan mumayyizah ni pula, dia terbahagi pada 4. Sebab
orang yang bukan mumayyizah ni, dia nak kembali kepada adat sebelumnya. Bila nak kembali kepada adat sebelumnya ataupun kitaran haid sebelumnya, dia perlu ingat qadar dan waktunya. Contoh hari ni kita kata tadi, mana tadi? Oh, padanglah. Oh, ni. Contoh, 7 hari haid, 23 hari suci. Ini qadar. Ni maksud qadar. Qadar haid berapa? 7 hari haid, 23 hari suci. Okey, ingatlah. Waktu bila keluar? Oh, di pertengahan bulan. Ataupun di awal bulan. Bulan sini bulan hijrah. Bukan bulan Mei, September tu, bukan. Ataupun akhir bulan. Jadi dia patah balik gitu je lah. Dia ikut kiyah gitu je lah. Oh, 7 hari haid, 23 hari suci pada pertengahan bulan. Dia pun kira, oh, bulan ni 7 hari haid, 23 hari suci pada pertengahan bulan. Okey, kategori utama. Dia sama macam ni ya. Ni. Ikut adat sebelum. Okey, ikut adat sebelumnya. Okey, lupa. Ikut adat sebelumnya ni, adat mana? Pandangan mu'tamad 1 bulan sebelum. 1 bulan sebelum ni maksudnya kitaran haid lepas lah. Tak semestinya 1 bulan. Kitaran haid lepas. Pandangan kedua, kitaran haid second 2 bulan lepas. Mana 2 kitaran haid yang lepas dan lepas lagi. 2. Pandangan ketiga, 3 bulan lepas. 3 bulan lepas. Jadi andai kata, dia kata aku tak ingat lah tak ingat lah waktu bila, ataupun tak ingat lah qadar tu, kita pakai pandangan kedua pula. Ingat tak 2 bulan lepas? Oh, ingat. Pakai hak tu lah. Pakai hak tu lah. Pandangan mu'tamad ni mu'tamad ni. Ni pandangan kedua, pandangan ketiga. Yang kedua pun tak ingat juga 2 bulan lepas. Ingat tak 3 bulan lepas? Ingat. Pakai hak ni supaya dia tak termasuk dalam 3 kategori ni. Masuk 3 kategori ni memang sakit. Masuk 3 kategori ni memang sakit. Sakit macam mana? Kita khabar lah. Tu maksud ikut adat. Okey, sekarang ni dia mu'tadah, dia biasa mari haid. Mari macam ni, mari masalah macam ni. Dia hanya ingat qadar saja. Oh, qadar aku haidnya 7 hari haid, 23 hari suci. Tapi tak ingatlah waktu bila pertengahan bulan ke, awal bulan ke, akhir bulan ke, tak ingat. Ataupun macam ni, ingat waktu. Oi, aku tahu mari pertengahan bulan lepas. Tapi tak ingatlah 7 hari ke 8 hari. Ataupun tak ingat tu. Memang jenis bodoh tu. 7 hari pun tak tahu. Pertengahan ke awal pun tak tahu. Tak tahulah kau. Tiga-tiga ni dia ada perincian yang sangat-sangat gila-gila babi. Senang cerita, 3-3 ni ambil pandangan kedua, dia sama macam mubtadaah ni. 1 hari haid, 29 hari suci. Tu pandangan kedua. Kalau ikutkan yang 3 ni ada ihtiyat-ihtiyat apa benda tu. Kena mandi setiap waktu lah apa benda. Itu perbahasan terperinci lah. Jadi bagi orang awam yang berlaku sebegini, kalau kita bagi jawapan pandangan kedua, iaitu 1 hari haid, 29 hari suci. Habis bab istihadah. Habis Untuk qadar beramal. Qadar nak aling tak boleh lah. Qadar nak aling kena belajar detail. Ataupun nak lebih tepat atas pandangan mu'tamad, tu kena belajar detail. Ni orang panggil qadar lepas fardu ain. Kalau saya memang mazhab gitu lah. Sebab kalau nak belajar tamyiz, payah. Untuk orang awam payahlah. Untuk pelajar pun bengong dah. Kalau orang awam aku tak tahulah. Tu kalau kita. Tak tahulah kalau ustaz lain kata, kena pakai buat tamyiz. Ikut dia. Itu orang panggil. Tu mazhab perlis panggil apa? Permudahkan, jangan menyusahkan. Tu lah. Ni bukan mudah ni dalam mazhab lagi bukan mudah-mudah ni. Tu kalau terdesak tak tahu nak tanya siapa, bolehlah pakai ni. Tapi kalau boleh tanya ustaz lagi bagus. Isteri saya ni hari ke-16 ni keluar lagi ustaz. Mana haid mana istihadah? Kena bagilah darah, warna darah apa supaya dia nak boleh kira tu. Waktu bila keluar, waktu bila berhenti, waktu bila suci, waktu bila keluar balik. Semua tu kena catat lah. Biasanya tak payah catat.
kalau ingat. Ni masalah tak ingat tu yang kena catat. Takut jadi hak 3 belakang ni. Tak ingat qadar waktu lah apa semua tu. Dia akan jadi mutahayyirah. Mutahayyirah ni dia panggil istilah dia mutahayyirah. Mutahayyirah ni perempuan yang pening. Nak hukum haid mana, istihadah mana. Satu lagi istilah dia panggil muhayyirah. Muhayyirah, perempuan tu menyebabkan ulama pening. Menyebabkan ulama pening nak hukum apa? Jadi mutahayyirah, perempuan tu pening. Muhayyirah, dia memeningkan orang. Hayyara yuhayyiru tahyiran wa huwa muhayyirun. Memeningkan orang. Jadi hak inilah yang mudah. Yang 3 apa nama tu? Mutahayyirah 3 orang ni ambil pandangan yang kedua, 1 hari haid, 29 hari suci macam puak mubtadaah. Okey. Habis. Selesailah bab istihadahnya. Kita nak habis sikit lagi. Nifas tu nak habis, nak bagi habis. Supaya minggu depan masuk mayang dah. Faslun, ini satu fasal. Pada menyatakan nifas. Okey, nifas ni apa dia? Darah yang keluar selepas kosong rahim. Itu nifas. Kalau dia tu ada 3 anak. Keluar anak pertama, lepas tu keluar darah. Hak tu bukan nifas lagi sebab belum kosong rahim. Keluar pula anak kedua. Anak ketiga masih dalam perut. Keluar darah. Itu bukannya darah nifas. Itu dia itu bukannya darah nifas sebab belum kosong rahim. Keluar anak ketiga, lepas tu keluar darah, baru nifas. Jadi nifas ni keluar darah yang keluar selepas kosong rahim. Selepas kosong rahim. Itu maksud nifas. Okey, nifas bermula sekurang-kurang nifas itu sekejap jua. Sekejap ni kalau kita lama seperludah, sesaat tu itu je. Keluar dah lepas beranak. Nifas tu. Walaupun tak cukup sehari semalam. Habis. Dan sebanyak-banyak lamanya nifas tu 60 hari 60 malam. Ini dalam mazhab Syafi'i. Istiqra' kajian Imam Syafi'i 60 hari 60 malam sebanyak-banyak nifas. Okey, 60 ni nak start bila kira tu start bila kosong rahim atas pandangan mu'tamad walaupun tak keluar darah. Contoh dia habis beranak pukul 4 petang. 4 petang tu border dia untuk 60 hari akan datang. Start situ dah. 4 petang tu sampai 60 hari pukul 4 petang. Walaupun tak keluar darah. Tu atas pandangan mu'tamad. Jadi selama mana keluar darah tempoh 60 hari tu nifas berlaku. Nifas berlaku. Lepas tu suci. Lepas tu nifas balik. Lepas tu keluar darah balik. Nifas juga. Asalkan sucinya itu tidak melebihi 15 hari 15 malam. Asalkan suci dalam tempoh 60 hari itu tak lebih 15 hari 15 malam. Kalau sucinya itu lebih 15 hari 15 malam, saya kita tulis Kalau suci ni, contoh hari pertama sampai hari 10 keluar darah. Hari ke-10 sampai hari ke-30 suci. 20 hari lah suci. Keluar darah balik hari ke-31, itu bukan nifas, itu haid. Jadual nifas habis dah. Habis dah. Boleh padam dah 60. Border 60 hari tu boleh padam. Dia kira selamat dah. 10 hari je nifas dia. Lepas tu tak akan mari dah nifas kecuali haid. Saya kita tulis juga. Kita tulis lagi. Dengar dulu macam pening-pening. Ni tak susah lagi tuan-tuan. Susah tu. Izalatul iltibas tu. Ngaku-ngaku iltibas. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Dan adalah kebanyakan perempuan nifas itu 40 hari. Ini berdasarkan kajian Imam Syafi'i. Kebiasaan perempuan lepas beranak tu keluar darah 40 hari. Keluar darah. Bini saya 20 hari ya. Dia kata kebiasaan. Maknanya punya bini itu luar kebiasaan lah. Kebiasaan ni tak ada hukum pun dalam ni. Sebab dia nak menyempurnakan perbahasan saja. Tak ada hukum pun dalam nifas ni. Ini saja. Penambahan maklumat. Okey, selesai tu. Tak ada dah tu. Okey, nifas pula. Faham tu habis dah. Okey, nifas secara kesimpulan. Kesimpulan tak kesimpulan. Jalan kerja tadi yang suci tu.
Sekurang-kurang nifas, seperludah. Sebanyak-banyak nifas, 60 hari 60 malam. Contoh seorang itu habis beranak kosong rahim ke 4 petang kita kata tadi. Maka start 4 petang ni buat dah border 60 hari. Maka dia akan hari ke-61 jam 4 petang. Ini cukup 60 hari 60 malam. Hari ke-61 jam 4 petang cukup 60 hari 60 malam. Bukan 60 ha? 61. Keluar darah sampai hari ketiga. Maka darah ni darah nifas. Kalau dia tu kosong rahim, tak ada anak dah, pukul 4. Keluar darah lepas tu, nifas. Lepas tu suci. Suci. Hari ke-4 suci. Sampai hari ke-30 suci. Hari ke-31 datang semula darah. Darah ni bukan lagi nifas. Darah ni haid. Sebab apa haid? Sebab sucinya sudah melebihi 15 hari 15 malam. Darah yang berlaku selepasnya haid. Maka ikutlah tata cara haid yang dulu tu. Kalau macam ni pula, 1 4 petang habis beranak kosong rahim, maka kita pun letak border siap-siap sampai 61 pukul 4 petang. Ni 60 hari 60 malam. Keluar darah sampai hari ketiga juga. Lepas tu berhenti. 4 suci, 5 suci. 6 keluar darah pula. Ini darah nifas. Sebab apa? Sucinya tidak melebihi 15 hari 15 malam. Nifas. Nifas keluar sampailah hari ke-10 suci balik. Tak ada. 11 suci, tak ada. Sampai hari ke-15 suci. Tak ada. Ni sampai hari ke-6 tadi. Ke-6 Ni sampai hari ke-6 Ni apa ni? 6 ni. Tak ingat gitu. Buat lagi. Hari pertama 4 petang keluar darah nifas. Sampai hari ketiga, lepas tu berhenti. Berhenti. Lepas tu hari ke-6 hari balik. Maka hukum dia adalah nifas. Sebab apa? Sebab tidak melebihi suci 15 hari 15 malam. Keluar darah sampailah 10 hari bulan suci balik. Sampailah 15 suci. Hari ke-16 datang balik darah. Darah itu adalah nifas. Sebab apa? Jaraknya tidak melebihi 15 hari 15 malam. Sampailah hari ke-20 keluar darah. Semua nifas berlaku. Hari ke-21 sampai hari ke-27 suci. Lepas tu 28 keluar darah balik. Darah apa? Nifas. Sebab tidak lebih daripada 15 hari 15 malam suci. Lepas tu 28 sampailah hari ke-40 keluar darah. Nifas berlaku. Hari ke-41 suci. Sampai hari ke-45. Hari ke-46 keluar balik darah. Darah itu adalah nifas. Sebab apa? Sebab sucinya itu tidak melebihi 15 hari 15 malam. Keluar darah 46 sampai 50. Darah belakang. Nifas belakang ni. Hari ke-51 suci. Sampai hari ke-56. Hari ke-57 keluar balik darah. Darah itu adalah nifas. Sebab sucinya tidak melebihi 15 hari 15 malam. Keluarlah sampai hari 59. Lepas tu berhenti. Maka nifas dia 59 hari. Yang tak keluar darah tu hukum apa? Atas pandangan mu'tamad nifas. Atas pandangan kedua suci. Sama juga lah macam haid. Suci antara 15 hari tu. Pandangan mu'tamad haid. Pandangan yang kedua suci. Okey. Andai kata 60 habis, 61 ni border habis. Tiba-tiba hari ke-61 pukul 5 petang keluar darah. Minggu lepas kita kata apa? Darah ini adalah haid. Walaupun tidak melebihi 15 hari 15 malam suci, kerana dia masalah antara darah nifas dan darah haid. Darah nifas dengan darah haid dengan darah nifas
tidak memerlukan 15 hari 15 malam suci. Ni contoh je lah. Contoh ada kata, kita kata dia keluar nifas tu sampai hari ke-61 pukul 4 petang. Lepas tu berhenti. Selahzah dia berhenti. Lepas tu 1 minit keluar balik. Hak tu haid. Hak tu haid. Sama jugalah sebelum beranak. Contoh beranak pukul 4 kan. Okey, sebelum beranak keluar darah. Contoh keluar darah pukul 2. Zahirnya menurut pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i haid. Kalau ikut cukup syarat-syarat lah. Lepas tu dia beranak pun 2 jam ya. Lepas pukul 4 beranak dah. Habis selesai beranak pukul 4, 1 minit keluar balik darah. Itu nifas. Walaupun antara haid tadi dengan nifas ni tak cukup 15 hari 15 malam. Itulah nifas. Okey, andai kata lebih derek sampai hari ke-65. Tak berhenti. Dia masuk dalam istihadah dalam nifas. Untuk istihadah dalam nifas, untuk permudahkan lagi, ambil pandangan kedua. 60 hari, ni pandangan kedua, 60 hari nifas. Selebihnya haid. Tu pandangan apa? Pandangan kedua tu, bukan pandangan mu'tamad tu. Kalau pandangan mu'tamad kena tengok tamyiz juga macam tadi. Itulah nifas. Macam mana? Terus jadi haid. Itu pandangan kedua, pandangan dhaif. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Baik. Sikit lagi nak habis apa habis? Habis dah tu. Tu syahdan. Mana tadi? Belum ni. Mana tadi? Syahdan kan? Syahdan lah, betul lah. Dah, sebelum tu. Sebermula haram pada perempuan haid seperti yang telah tersebut. Jatuh kitab kita ni. Kitab ni betul. Kitab ni jatuh. Dia tulis apa? Sebermula haram pada perempuan nifas itu barang yang haram pada perempuan haid seperti yang telah tersebut itu. Ni dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab ibarat begini ya. Mana orang nifah, benda haram atas dia sama macam orang haid. Tak boleh baca Quran, tak boleh sentuh Quran. Yang kita telah bahas dulu. Okey, selesai. Kemudian dia pun kata syahdan. Wajib pada segala perempuan yang baligh atau belum baligh mengetahui segala hukum ini. Hak baligh wajib belajar sendiri. Hak tak baligh, pak dia kena mengajar sebelum baligh tu. Supaya dia tahu, ni darah. Jadi kewajipan sebelum balik tu kat atas pak dia. Suruh mengajar. Pak dia wajib mengajar. Kalau tak boleh mengajar, kena hantar pergi mengaji. Kalau tak boleh pergi mengaji, pak dia pergi mengaji, balik dia mengajar. 2, 3 tu. Dalam kitab Sabilah. Hari pun dia sebut kok. Habis. Dan wajib atas walinya, wali seorang perempuan tadi. Pak ni. Wali mujbir. Mengajarkan hukum yang demikian itu, hukum darah haid nifas wajib. Kalau tak buat dosa. Dan jika ada suaminya seorang perempuan tu aling, maka wajiblah ia suami mengajarkan isterinya suami. Ni kalau aling, kalau bodoh ke, tak boleh nak ngajar lah, tak nak modal. Lepas tu kalau bodoh ke mana? Dan jika tiada ia suami aling, mana bodoh, maka wajiblah perempuan itu belajar pada orang yang mengetahui. Dia wajib mencari majlis ilmu, hak orang alim mengajar bab haid nifas. Kalau kat Terengganu ni Ustaz Usamah lah selalunya. Tu daurah dia berlambak kat YouTube, boleh tengok. Tekannya. Ustaz Abu Usamah haid nifas. Keluar tu. Macam-macam daurah dak ada kat Terengganu ni. Tu. Tempat lain pun terpaksa jemput Ustaz Usamah. Punya tak ada orang yang reti bab selok-belok haid ni. Maka wajiblah perempuan itu belajar pada orang yang mengetahui. Dan haram pada suaminya, suami perempuan tadi, melarangkan perempuan belajar. Tak boleh. Bahkan hukum dia haram. Jadi perempuan tu boleh pergi walaupun dilarang. Tak jadi nusyuh.
Melainkan jika suami seorang perempuan tadi hendak belajar, maka haruslah ia suami melarang isteri. Kalau dia nak pergi belajar, aku nak belajar ni, lagi aku mengajar lama balik, tak apa. Dia tak boleh keluar dah ketiga tu. Kena duduk rumah lah kalau tak ada izin. Ni wajib atas apa? Wali anak tu dan suami perempuan. Tu kewajipannya 3 tu. Aling dia mengajar, tak aling dia belajar dan kemudian mengajar, ataupun dia hantar isteri dia belajar, ataupun benarkan isteri dia belajar. Habis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan? Ghairu maizah tu. Mana? Syekh kita nak kahwin tu. Tak ada? Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.